kuliah pengajian berkitab, kitab 77 cabang iman menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kali pertama kita mulakan pengajian kita ini tepatnya pada hari Ahad 6 Februari 2022 dan sudah menjangkau tempoh 10 bulan dah. Alhamdulillah. Bulan 2, sekarang ni bulan 12, sudah 10 bulan. Ala kulli halnya kita telah berjaya adakan sebanyak 23 pertemuan. Tolak dengan cuti Ramadan tu kita tidak buat dan ada beberapa kekangan lain lah. Kalau hari Minggu ni boleh jadi saya ada urusan ataupun di luar kawasan, kita tak berjaya adakan. Tapi ala kulli halnya kita puji Allah dan kita ucapkan tahniah kepada para jamaah yang istiqamah sentiasa join program kita pada petang ini dengan tujuan insya-Allah satu hari nanti kita boleh khatamkan kitab kita ini insya-Allah. Sebenarnya ini kitab yang kedua dah setelah kitab yang pertama dahulu kita telah mengkhatamkan kitab Penawar Bagi Hati. Pada pertemuan petang ini, cabang iman yang kita bincangkan iaitu cabang iman yang ke-39. Cabang iman yang ke-39. Pertemuan yang ke-23, kita akan membicarakan cabang iman yang ke-39 iaitu wajib bersikap warak pada makanan dan minuman serta menjauhi yang tidak halal. Ini tanda kesempurnaan iman. Kalau kita tengok cabang iman yang ke-39 ni panjang sikit ataupun banyak sikit muka suratnya. Sebab banyak dibawakan syair-syair dan kata-kata hikmah. Banyak dibawakan syair-syair dan kata-kata hikmah. Jadi oleh kerana waktu kita terbatas, waktu kita terhad, kita hanya mengulas ataupun menghuraikan ayat-ayat Al-Quran dan juga dalil-dalil daripada hadis sahaja. Manakala syair dan kata-kata hikmah itu, tuan-tuan, puan-puan boleh rujuk sendiri nanti. Sebab waktu kita terhad, kita nak selesaikan satu cabang iman pada petang ini insya-Allah. Sebab dalil Al-Quran pun dibawakan oleh pengarang kitab kita ni banyak. Dalil daripada hadis pun banyak. Jadi kita tidak sempat untuk mengulas syair dan ucapan kata-kata hikmah. Kita hanya ambil dalil Al-Quran dan hadis. Ini saya terangkan pada awal supaya nanti bila jumpa syair dan kata-kata hikmah, kita akan skip kepada dalil Al-Quran dan hadis yang seterusnya insya-Allah. Wajib bersikap warak. Warak ni apa dia Ustaz? Kalau boleh kita nak tulis di komen pun cantik juga ataupun di nota kita. Warak ni ada beberapa makna yang diberikan maksud warak. Warak yang pertama dengan maksud meninggalkan perkara yang syubhat. Itu maksud yang pertama warak. Syubhat ni apa dia? Yang ragu-ragu ataupun yang was-was. Itu yang pertama. Yang kedua maksud warak, hanya mengambil yang confirm halal sahaja. Yang diyakini halal sahaja yang diambil. Itu juga disebut sebagai warak. Warak bukan bermaksud pakaiannya lusuh. Warak bukan bermaksud dia ini pakai selipar buruk. Bukan. Warak dengan maksud perkara-perkara yang ragu-ragu, syubhah, was-was, dia tinggalkan. Itu warak. Dan maksud yang kedua warak, dia ambil hanya perkara yang diyakini halal saja. Itu disebut sebagai warak. Jadi cabang iman yang ke-39, wajib bersikap warak. Warak pada apa ni? Yang pertama pada makanan dan yang kedua pada minuman. Maknanya kalau dia makan ataupun minum, yang dipastikan halal sahaja yang dia ambil. Ataupun makanan yang jauh daripada syubhat je yang dia ambil. Contoh syubhat ni macam mana? Kadang-kadang kita ada orang letak makanan dalam ragam motor kita contohnya kan. Dalam motor kita ada orang letak buah, orang letak makanan, letak air.
kita wara, maka yang kita tak yakin, boleh jadi orang tu nak bagi hadiah pada kita tapi dia tak bagi tahu. Dia tak bagi tahu, dia pun tak cakap, tiba-tiba letak je dalam raga motor. Tapi kalau orang yang wara, yang bersikap dengan wara ini, oleh kerana dia tidak yakin benda ni boleh jadi orang tumpang di motor dia, maka dia tidak ambil makanan tersebut. Sebab apa? Wara' hanya mengambil perkara yang diyakini halal saja. Ini sebagai satu contoh ringkas yang saya sebut. Faham tak setakat ni maksud wara' tu? Dan tajuk kita yang kedua, menjauhi yang tidak halal. Maknanya yang haram dia jauhi ataupun dia tidak ambil secara total. Itu maksud cabang iman yang ke-39 yang kita nak bincangkan pada petang ini. Kalau kita tengok dalil daripada Al-Quran ni ada dibawakan oleh pengarang kitab kita ni, ada 5 dalil Al-Quran. Saya akan baca dulu semua 5 dalil ni, kemudian kita akan lihat maksudnya. Sebab panjang ni kalau kita nak huraikan satu-satu, jadi saya akan baca semua, kemudian kita akan buat kesimpulan insya-Allah. Sebelum tu, di samping saya baca juga ayat Al-Quran, para jemaah yang berada di rumah, kalau boleh kita sama-sama baca. Supaya apa? Bukan sekadar kita dapat pahala mendengar Al-Quran, tetapi kita dapat pahala membaca ayat Al-Quran petang ni. Boleh InsyaAllah. Sebab cabang iman yang ke-39 ni panjang. Dibawakan banyak dalil Al-Quran dan hadis, bahkan kata-kata hikmah pun banyak. Saya baca dulu dalil Al-Quran. Ada 5 dalil dibawakan. Kemudian kita akan lihat maksudnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Kita baca maksud dia. Diharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah, daging babi, binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah, dan yang mati tercekik, mati dipukul, mati jatuh, mati ditanduk, yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih dan yang disembelih atas nama berhala. Dan diharamkan kamu mengundi nasib dengan anak panah. Yang demikian itu adalah perbuatan fasik. Pada hari ini orang kafir telah putus asa dari agama kamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, sebaliknya takutlah kepadaku. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agama kamu, dan aku telah cukupkan nikmatku kepadamu, dan aku telah redakan Islam itu menjadi agamamu. Maka sesiapa yang terpaksa kerana lapar, sedang ia tidak ingin melakukan dosa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Apa pengajaran? Kita ambil pengajaran sikit, kita take note pada ayat yang pertama ni. Ayat ini secara ringkaslah saya sebut sebab banyak dalil Al-Quran pada cabang iman ni. Ayat ini Allah Ta'ala menceritakan ada beberapa perkara yang diharamkan oleh Allah. Daging babi, bangkai, binatang yang disembelih bukan kerana Allah, binatang yang mati tercekik, yang mati dipukul bagai-bagai. Itu semua makanan yang diharamkan oleh Allah. Bukan haram dengan kerana zat dia, tetapi haram kerana proses dia. Ayam halal dimakan kalau disembelih dengan cara yang baik. Tetapi kalau ayam tu dilanggar, maka ayam itu tidak lagi dibolehkan untuk makan. Tetapi
Pada ayat yang bawah tu kalau kita tengok Allah sebut ayat yang ketiga di bawah sekali, famanitturra fi makhmasatin ghaira mutajanifin li ithmin fa innallaha ghafurur rahim. Tetapi barang siapa yang tidak ketemui makanan-makanan yang halal, makanan-makanan halal dia tidak ketemui, dan dia lapar sehingga laparnya itu boleh membawa kepada kematian, maka bolehlah dia memakan yang haram yang disebutkan pada awal tadi. Sebab apa? Menjaga nyawa lebih diutamakan ketika itu. Dalam suasana darurat, ad-daruratu tubihul mahdhurat. Dalam suasana darurat membenarkan diambil perkara yang asalnya adalah haram. Maka Allah sebut, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ini dalil pertama, kita ambil cuplikan daripada hikmah pada ayat yang pertama itu, insya-Allah. Kemudian dalil yang kedua dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih." Surah Al-An'am ayat yang ke-145. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, aku tidak dapati dalam apa yang telah diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, melainkan kalau benda itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, kerana sesungguhnya ia adalah kotor dan dilakukan secara fasik, iaitu binatang yang disembelih atas nama selain daripada Allah. Jadi pada ayat ni apa pengajaran yang boleh kita tulis? Pengajarannya, yang halal itu banyak, yang haram itu sikit je sebenarnya. Yang halal banyak, yang Allah Ta'ala halalkan. Ayam ada, kambing ada, lembu ada, ikan ada, kerbau ada, dan ikan pula macam-macam spesies dia. Yang diharamkan Allah disebut dalam ayat ni bangkai, darah yang mengalir, daging babi, yang tu je. Dan pada ayat lain benda lain lah. Tapi nak sebutnya hikmah daripada ayat ini, yang halal tu banyak, yang haram hanya sedikit sahaja yang diharamkan oleh Allah. Ini dalam bab perkara yang diharamkan dalam makanan. Kalau boleh ada jemaah yang belum menutup mikrofon tu, saya minta, saya mohon tutup mic supaya melancarkan program pada petang ini. Ataupun admin boleh tolong untuk kita tutup mikrofon kalau okey. Alhamdulillah. Okey, dah. Itu dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, tadi kita bincangkan tentang makanan-makanan yang diharamkan. Yang ni pula minuman yang diharamkan, ada dalilnya. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. Maksudnya bahawa sesungguhnya arak. Tadi Allah ceritakan tentang makanan yang diharamkan, bangkai, darah yang mengalir, babi, binatang yang sembelih kerana jatuh, terlanggar, itu makanan. Yang ni pula minuman. Minuman apa yang diharamkan?
bahawa sesungguhnya arak, judi, pemujaan berhala, mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, itu adalah perbuatan keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Kalau boleh kita garis bawahkan perkataan menjauhinya. Kerana larangan itulah menandakan haram yang disebutkan tadi, arak, judi dan sebagainya. Awak menjauhinya, kamu akan berjaya, kata Allah. Sesungguhnya syaitan itu berkehendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan arak dan judi, dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan salat. Oleh itu, mahukah kamu berhenti? Taatlah kepada Allah serta taatlah kepada Rasul dan awaslah. Oleh itu, jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya kewajipan Rasul kami hanyalah menyampaikan perintah-perintah dengan jelas. Ayat ini menceritakan larangan-larangan berkenaan dengan pengharaman arak secara total. Arak ni, ibu-ibu, para pencinta ilmu sekalian, Allah haramkan arak secara berperingkat. Ada 4 ayat secara khusus di dalam Al-Quran tentang kisah pengharaman arak. Ada 4 peringkat. Yang pertama, Allah Ta'ala ceritakan tentang arak ni ada sikit manfaat, ada mudarat. Ada manfaat dia tapi ada mudarat. Dan ada peringkat Allah Ta'ala katakan arak ni, kalau kamu nak salat, jangan kamu minum arak. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Sebab ada seorang sahabat, dia minum arak, kemudian dia salat maghrib. Bila dia salat maghrib, masa tu arak tidak diharamkan secara total lagi. Bila dia salat maghrib, maka dia bacalah surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun, katanya. Patutnya la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, wahai orang yang menyembah berhala. Tapi oleh kerana ting-tong kepala dia, pening, minum arak tadi, maka dia baca a'budu ma ta'budun. Aku sembah apa yang kamu sembah. Maka ketika itulah Allah kata di dalam Al-Quran, la taqrabus salah wa antum sukara. Kamu jangan salat ketika mana kamu minum khamar. Itu peringkat yang seterusnya. Kemudianlah pada ayat yang kita baca tadi, pengharaman arak secara total. Itu dalil yang ketiga daripada ayat Al-Quran yang kita ambil pengajarannya. Kita ambil secara ringkas sebab banyak ayat Al-Quran dan hadis dalam cabang iman yang ke-39 ni. Setakat ni jelas ke tuan-tuan, puan-puan, para jamaah sekalian? Saya nak respon sikit. Jelas ke? Jelas, Ustaz. Alhamdulillah. Boleh follow Okey, alhamdulillah. Kemudian firman Allah Ta'ala, dalil yang keempat dalam bab perkara yang diharamkan dalam minuman. Ini dalil yang keempat. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai arak dan judi. Katakanlah, pada kedua-duanya ada dosa yang besar. Dosa yang besar. Maka di sini menunjukkan arak itu termasuk daripada al-kabair, daripada dosa yang besar. Boleh jadi dalam kalangan kita ni, kita kata, kita dah tak minum arak ataupun apa, kita tak terlibat apa-apa pun. Tetapi di luar sana kita kena akui, arak ni boleh dibeli oleh sesiapa pun. Oleh sesiapa pun. Oleh sesiapa pun. Hatta kalau orang Islam sendiri. Sebab ia dijual di merata-rata tempat. Ada kalau kita tengok, kita tak sebut mana-mana kedai. Masuk je kedai tu, ditulis tu, minuman untuk bukan Islam. Tapi bukan Islam, boleh tak nak beli? Boleh. Di sana ada peti yang khusus untuk arak. Dan arak ni menjadi satu benda yang boleh dibeli dan boleh didapati.
Boleh jadi kita katakan bukan masalah kita dan sebagainya, tetapi kesannya itulah menyebabkan arak merupakan ibu kepada segala kemaksiatan. Sikap kadang-kadang kita tak ambil peduli dan sebagainya, tetapi akhirnya nanti ia akan membawa keburukan kepada masyarakat. Saya nak ceritalah satu cerita pendek sebagai renunganlah kepada kita pada petang ni. Ada satu kisahlah orang dulu buat cerita. Satu ekor tikus ni, dia berada dalam satu rumah tuan rumah. Dia tengok tuan rumah pasang perangkat tikus. Pasang perangkat tikus di rumah tersebut. Maka tikus tadi keluarlah lari daripada rumah tersebut, pergi jumpa dengan ayam. Cerita pada ayam, wahai ayam, saya rasa sangat susah hati ni. Sebab apa? Tuan rumah saya tu, dia pasang perangkat tikus. Dia nak tangkap saya. Maka apa jawab ayam tadi? Apa masalah dengan saya, wahai cik tikus? Yang dipasang tu bukan perangkat ayam. Itu kan perangkat tikus. Itu masalah awak, bukan masalah saya. Maka sedihlah tikus ketika dia minta support daripada kawan-kawannya, orang tak support dia. Kemudian dia pergilah jumpa kawan dia lain, kambing. Dia kata, wahai kambing, saya rasa susah hati ni. Sebab apa? Tuan rumah yang saya duduk tu, dia dah pasang perangkat tikus. Maka kambing pula kata, wahai cik tikus, itu bukan masalah saya, itu masalah awak. Sebab yang dipasang tu perangkat tikus, bukan perangkat kambing. Sedih dia. Dia bawa hati, bawa diri dia, pergi jumpa kawan lain, jumpa lembu pula. Bagi tahu pada lembu, wahai lembu, saya rasa sedih, takut, susah hati. Sebab apa? Tuan rumah saya dah pasang perangkat tikus nak tangkap saya. Apa jawapan lembu? Itu masalah awak, bukan masalah saya. Yang dipasang tu bukan perangkat lembu, itu kan perangkat tikus. Akhirnya berlakulah satu kejadian. Perangkat tikus tadi dimasuki oleh ular. Dimasuki oleh ular. Tuan rumah, isteri kepada tuan rumah tu bila nak buka perangkat tikus tadi, akhirnya tiba-tiba dia dipatuk oleh ular. Dipatuk oleh ular. Bila dia dipatuk oleh ular, pergilah berjumpa dengan bomo lah pada ketika itu. Jumpa dengan, masa tu hospital tak ada, ini cerita orang lama lah dia buat untuk dia ambil pengajaran. Nak berubat, jadi orang yang berubat tu kata, cara nak menyembuhkan dia ni macam mana? Cara nak menyembuhkan dia adalah kena buat sup ayam. Kena buat sup ayam. Maka carilah ayam satu kampung, maka ditangkap ayam yang salah satunya yang pernah tikus tadi mengadu pada dia. Ditangkap ayam, dibuat sup ayam untuk diberi makan pada isteri dia. Akhirnya, isteri tadi tak sembuh juga, makin teruk sakit dia. Bila makin teruk sakit dia, ada yang cadangkan supaya buat apa? Buat sup kambing pula. Buat sup kambing. Sebab apa? Sup ayam tak jadi, buat sup kambing. Maka ditangkap dan disembelih kambing yang pernah tikus mengadu tadi. Sembelih kambing tadi, kemudian dibuat sup kambing untuk diberi makan pada isteri dia. Tak sembuh juga, akhirnya meninggal dunia. Bila meninggal dunia, ramailah orang datang, maka tuan rumah tadi dia nak jamu yang datang tadi, dia pun sembelihlah lembu untuk dijamu pada orang ramai yang datang. Nak buat apa ni, kiranya ni lah, nak jamu orang yang datang tadi yang melihat isterinya meninggal dunia. Bila disembelih lembu yang mana? Lembu yang tikus pernah mengadu tadi. Akhirnya lembu tadi mati, kambing tadi mati, ayam tadi mati, yang hidup pada saat ini adalah tikus. Apa pengajaran ataupun hikmah yang saya nak sampaikan dalam anekdot cerita pendek ni? Kadang-kadang kita rasakan masalah dadah, masalah arak, masalah maksiat, masalah dedah, bagai-bagai. Oh, itu bukan masalah saya, bukan masalah kita. Ya betul. Saat ini, hari ini, tempoh ini boleh jadi bukan masalah kita. Tetapi satu hari nanti kita bimbang oleh kerana kita tidak peduli tentang masalah-masalah tersebut, kesannya turut dirasai oleh kita. Maka kita belajar satu benda pada hari ini, paling kurang kita kena rasa benci bila dalam bab
arak tadi dan sebagainya, perkara-perkara yang tidak halal dijual dalam keadaan sewenang-wenangnya. Itu saya bawakan sebagai satu pengajaran sajalah. Ada soalan daripada Puan Niksum, secara ringkaslah. Jika kita dinner dalam restoran di negara non-Muslim yang hidangkan arak, dan kemudian kawan kita non-Muslim minum arak di sepanjang dinner kita, adakah kita dilihat tidak menjauhi arak walaupun kita tak minum? Di sini ada satu kaedah. Al-ithmun man haka fi nafsika wa karihta an yattali' alaihi nas. Sesuatu perkara tu sebenarnya dia lebih dekat dengan dosa bila kita buat sesuatu perkara hati rasa tak tenang. Yang kedua, kita buat dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Maksudnya macam mana? Bila kita berkumpul ramai-ramai dengan kawan kita bukan Islam. Kita berkumpul dengan orang Islam, bukan Islam, non-Muslim. Bagi dia minum arak. Kita minum, boleh jadi minum Pepsi, tapi di sebelah kita letak botol arak dan sebagainya. Kalaulah pada saat itu hati kita tidak ada rasa malu ataupun kita tidak rasa cuba nak sembunyi-sembunyi daripada perbuatan tersebut, ketahuilah sebenarnya perbuatan itu dekat dengan dosa. Seolah-olah kita biasa benda tu. Maknanya iman paling kurang dalam hati kita tu perlu rasa tunjukkan rasa tidak selesa. Perlu tunjuk rasa tak selesa. Sebab itu ada pemain-pemain bola kan, bila dia menang sesuatu kejuaraan, bila kawan-kawan dia duduk sembuh air arak tu, maka dia menjauhkan diri. Itu tanda apa dia? Tanda iman. Maka berbalik pada soalan daripada Puan Niksum tadi, ketika mana kawan-kawan kita duduk bersukaria, dia letak botol arak dan sebagainya, kita sebagai tanda iman menunjukkan rasa tak selesa dengan perbuatan tersebut. Perlu menunjukkan rasa tak selesa. Paling kurang, kalau kita mampu tegur dengan lidah kita, kita tegur. Kalau boleh, janganlah letak macam ni. Kami jaga sensitiviti umat Islam. Ataupun kalau tak mampu tegur, paling kurang kita tunjukkan dengan hati kita, kita benci dalam hati, kita jauhkan daripada majlis-majlis sebegitu. Itu respon saya secara ringkaslah. Selesai yang tu, kita tengok dalil yang kelima daripada Al-Quranul Karim. Firman Allah pada dalil yang kelima, kita tengok Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq. Surah Al-A'raf pada ayat yang ke-33. Maksudnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mengharamkan perbuatan-perbuatan keji, sama ada yang nyata ataupun yang tersembunyi, perbuatan dosa dan perbuatan menceroboh tanpa alasan yang benar. Perbuatan-perbuatan keji di sini termasuklah mengambil makanan ataupun minuman yang diharamkan, itu termasuk daripada perbuatan dosa. Jelas Kita huraikan 5 dalil daripada Al-Quran. Kemudian kita buka muka surat 74. Kita tengok dalil daripada hadis. Dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak? Jumpa tak dalil daripada hadis Nabi? Muka surat 74. Okey, ada soalan saya tengok daripada Puan Maimun Haruni. Di sekolah ada permainan catur dan dipertandingkan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan. Adakah permainan itu berbentuk judi kerana diberikan hadiah apabila menang pertandingan tersebut? Sekiranya hadiah itu diberikan daripada wang penganjur ataupun dana penganjur ataupun sumbangan mana-mana pihak, ia tidak termasuk dari judi. Tetapi ia boleh menjadi judi sekiranya setiap peserta tu perlu bayar yuran penyertaan
bayar yuran penyertaan, maka bila dibuat pertandingan, hadiah itu diberikan daripada wang penyertaan peserta kepada yang menang. Maknanya, sama-sama bayar RM20 contohnya yuran penyertaan. Daripada RM20 tadi, yang menang akan dapat hadiah. Yang kalah tak dapat hadiah. Diambil daripada wang peserta. Itu boleh termasuk daripada judi. Kalau peringkat sekolah dan sebagainya, biasanya mereka ni sudah ada bajet. Pelajar-pelajar tidak perlu membayar wang penyertaan. Pelajar tak perlu membayar wang penyertaan. Sekolah yang bayar. Maka hadiah diberikan kepada pelajar daripada wang sekolah, maka ia tidak termasuk daripada judi. Jelas Puan Maimun Harun? Jelas tak? Itu saya respon teruslah soalan tersebut. Alhamdulillah. Kemudian dalil daripada hadis. Ada kalau kita tengok ada 5 dalil daripada hadis. Kita baca. Yang pertama hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha dalam As-Sahihain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil bid'i faqala kullu syarabin askar fahuwa haramun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang peraman madu. Madu yang diperam lama tujuannya supaya apa? Supaya timbul wak-wak, timbul tukar menjadi alkohol. Baginda menjawab, setiap minuman yang tujuannya untuk memabukkan, ia adalah haram. Madu asalnya halal. Begitu juga anggur asalnya halal. Tapi bila diperam, maka akan berubah molekul-molekul dia menjadi alkohol. Maka ketika itu, ia termasuk daripada yang haram. Itu yang pertama. Kemudian, dalil yang kedua, hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meredai kedua-duanya. Kenapa disebut kedua-duanya? Sebab Ibnu Umar ni, Ibnu maknanya anak. Umar itu Umar Al-Khattab. Ibnu Umar namanya Abdullah. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah sahabat. Bapanya Umar Al-Khattab juga adalah sahabat. Maka gelarannya radhiyallahu anhuma. Allah redha kedua-duanya. Dalam Sahih Muslim. Maknanya hadis ni hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap minuman yang memabukkan itu adalah arak dan setiap arak adalah haram. Maknanya setiap minuman yang memabukkan, tak kira dah minuman apa pun. Minuman yang akhir tujuannya boleh membawa kepada khamrun, iaitu menutup akal. Saya minta Puan Maimun tutup speaker. Okey. Khamar ni maksudnya dalam bahasa Arab, khamar ni maksudnya penutup kepala. Khamar, khimar, penutup kepala. Khamar, arak tu menutup kewarasan akal. Maka mana-mana minuman yang bila minum jadi mabuk, dia akan tutup kewarasan akal, maka semuanya adalah haram walaupun sikit sekalipun. Boleh jadi kita katakan, oh kalau minum sikit tak mabuk Ustaz. Minum banyak baru mabuk. Maka Rasulullah sebut, ma athkara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa-apa yang banyak boleh memabukkan, maka sikitnya pun adalah haram. Walaupun dia tak mencukupkan untuk memabukkan lagi, tetapi ia juga adalah haram. Walaupun sikit sahaja kuantitinya. Walaupun apa-apa minuman, madu yang diperam lama, bila minum tu jadi pening kepala, ia boleh membawa kepada haram. Perahan anggur boleh membawa kepada haram. Atau apa-apa makanan sekalipun, bila boleh menutup kewarasan akal berfikir jadi ting-tong, ia boleh termasuk daripada perkara yang haram. Sebab apa? Setiap yang memabukkan itu adalah arak, wa kullu khamrin haramun. Dan setiap yang arak itu adalah haram. Itu dalil yang kedua.
Dalil yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syarabal khamra fid dunya thumma lam yatub minha hurimaha fil akhirah." Sesiapa yang minum arak di dunia kemudian tidak bertaubat daripadanya, ia diharamkan baginya di akhirat. Ini Rasulullah sebut. Di syurga ada arak ke Ustaz? Ada arak. Arak di syurga tidak memabukkan. Arak di syurga tidak memabukkan. Allah jadikan arak peraman, boleh jadi peraman susu. Susu tu kalau peram jadi lama-lama jadi masam, menutup kewarasan akal, ataupun peraman madu yang boleh menutup perasaan akal, peranan akal dan sebagainya. Di syurga ada juga, tetapi di syurga la yusaddauna anha wa la yunzifun. Ia tidak menjadikan kepala terhuyung hayang jadi pening. Sebab apa? Di syurga minuman daripada arak itu ada, tetapi ia tidak memabukkan. Maka dalam hadis ni kita baca, siapa-siapa di dunia dia minum arak dan dia tidak bertaubat, maka di hari akhirat kelak di syurga, dia tidak boleh lagi meminum arak yang halal tersebut. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang keempat, hadis daripada Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dalam As-Sahihain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatal usriya bihi bi'ilaya'a biqadahaini min khamrin wa labanin. Fanadhara ilaihima thumma akhadha al-laban." Muka surat 75. Faqala lahu Jibril alaihi salam, "Alhamdulillahilladzi hadaka lil fitrah. Law akhadhta al-khamra laghawat ummatuka." Maksudnya, pada malam Isra. Isra mana ni? Isra Mi'raj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberi dua bekas yang mengandungi arak dan susu. Hadis ni sahih. Ketika berada di Ilya. Ilya ni nama lain dari bagi Baitul Maqdis. Sebelum Rasulullah diangkat dalam peristiwa Isra Mi'raj tu, ketika berada di Baitul Maqdis, datang malaikat bawa kepada Rasulullah dua bekas. Bekas yang pertama mengandungi arak, bekas yang kedua ada susu. Baginda melihat kepada keduanya. Kemudian Rasulullah ambil susu. Rasulullah pilih susu. Lalu Jibril berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkanmu kepada fitrah. Alhamdulillah, kamu pilih pilihan yang tepat, wahai Rasulullah. Inilah pilihan fitrah bagi manusia. Kalau kamu mengambil arak, nescaya umatmu akan sesat." Jibril kata, kalau mu ambil arak, nescaya umatmu akan menganggap arak itu adalah halal, akan dijadikan, oh Rasulullah pun ambil arak dan sebagainya. Maka habislah rosak masyarakat, kerana manusia ketika itu akan berada di dalam kesesatan. Ini hadis yang keempat. Last sekali dalil daripada hadis dalam bab arak ni. Hadis riwayatnya, riwayat siapa? Abu Hurairah dalam As-Sahihain. Ini juga hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yashrabul khamra syaribu hina yashrabuha wa huwa mu'min." Al-hadis. Bila disebut al-hadis, maksudnya hadis ni panjang lagi. Tetapi yang kita bincangkan tentang pengharaman arak, maka hanya di bawah matan berkaitan dengan arak saja. Apa maksud dia? Seseorang yang minum arak tidak akan meminumnya sedangkan dia beriman. Apa maksud dia? Maknanya orang yang minum arak ketika itu imannya sudah hilang daripada dirinya. Ini perkara-perkara yang boleh menghilangkan keimanan. Salah satunya adalah meminum khamar. Jelas tuan-tuan, puan-puan, para pencinta ilmu, kita dah baca pada cabangan iman yang ke-39 ni 5 dalil Al-Quran dan 5 dalil daripada hadis. 5 dalil Al-Quran, 5 dalil daripada hadis. Kalau kita tengok di bawah tu, syair dan ucapan hikmah. Ini syair dan ucapan hikmah ni nanti
kita boleh tengok sendirilah syairnya. Ada panjang tu, kita tak baca kerana kesempatan terbatas. Kemudian, saya nak petik sikit last sekali, muka surat 78 tu. Muka surat 78, ada lagi sikit dalil daripada Al-Quran dan Hadis sebelum kita lengkapkan cabang iman yang ke-39 ni. Selain daripada tu, itu semua syair dan kata-kata hikmah. Kita buka pada muka surat 78. Muka surat 78, dalam bab hadis memelihara makanan dan minuman. Sebuah hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meredainya, diriwayatkan dalam Sahih Muslim dalam kitab hadis yang lain. Panjang hadis ni. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Wa innallaha ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ya ayyuhar rusulu kulu min tayyibati wa'malu saliha inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Thumma dhakara ar-rajula yutilu as-safar ash'athu aghbab yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Maksudnya, muka surat 78, para jemaah jumpa tak hadis tersebut? Ada jumpa tak? Muka surat 78, hadis riwayat Imam Muslim. Ini alhamdulillah. Ini dalam bab memelihara makanan, termasuk daripada tanda kesempurnaan iman, memelihara makanan daripada ambil makan ataupun minum yang haram. Kita baca maksud dia. Wahai manusia, sesungguhnya Allah Maha Suci. Dia tidak menerima sesuatu melainkan yang suci sahaja. Sesungguhnya Allah memerintahkan golongan beriman dengan perintah yang disampaikan kepada para rasul. Firman-Nya, wahai para rasul, makanlah dari benda-benda yang baik dan kerjakanlah amal-amal soleh. Sesungguhnya aku Maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Allah berfirman lagi, wahai orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik yang telah kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu beribadat kepadanya. Kemudian baginda menyebutkan tentang seorang lelaki yang merentas perjalanan yang jauh. Merentas perjalanan yang jauh ni maksudnya orang musafir. Dalam keadaan kusut rambutnya. Sebab apa kusut rambut dia? Sebab musafir dia tu untuk pergi buat umrah, rambutnya kusut sebab dia sakut untuk sikat rambut, bimbang rambut gugur kena dam. Itu maksudnya. Berdebu. Sebab apa berdebu? Dari perjalanan yang jauh. Dia mengangkat tangan ke langit serta menyeru, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Dia berdoa, ya Rab, ya Rab. Kemudian Rasulullah sebut, sedangkan makanannya haram, pakaiannya haram, minumannya haram, dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimana doanya akan diterima. Maksudnya di sini, kesan daripada memakan makanan yang haram atau dari sumber yang haram menyebabkan doanya tidak diterima oleh Allah. Nah, itu dalil hadis yang pertama pada bab memelihara makanan dan minuman yang haram. Kemudian ada lagi 3 dalil daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 lagi dalil daripada hadis. 1, 2, 3. Kalau belakang tu dia hadis mursal daripada Sayyidina Umar. Kemudian kita baca secara ringkas. Muka surat 78 lagi. Sebuah hadis daripada Nu'man bin Bashir, semoga Allah meredainya, diriwayatkan dalam As-Sahihain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa baina dhalika mushtabihatun la ya'lamuha katsirun minan nas. Faman ittaqa syubuhat faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yaqa'a fihi ala wa inna likulli malikin hima wa himallahi fil ardi maharimuhu. Maksudnya, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Dan di antara yang halal dan haram tadi ada syubhat yang tak diketahui oleh ramai manusia. Ini ramai yang langgar perkara syubhat. Tak dapat dipastikan halal ke haram, yang syubhat ni kadang-kadang orang langgar je. Maka Rasulullah sebut, sesiapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah berusaha memelihara maruahnya dan agamanya. Siapa-siapa yang cuba elakkan ambil perkara syubhat ni, dia memelihara maruah dan agamanya. Sesiapa yang masuk ke dalam syubhat, dia akan masuk ke dalam yang haram. Seperti Rasulullah bagi gambaran seperti seorang gembala yang mengembala di sekitar kawasan larangan, lambat laun akan masuk juga ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja mempunyai kawasan larangan, dan kawasan larangan Allah di muka bumi ialah segala perkara yang diharamkan. Ini masih dalam bab perkara syubhat yang dituntut kepada kita. Bagi orang yang menjaga imannya, maka dia bersikap warak terhadap perkara yang syubhat tadi. Kemudian dalil yang seterusnya, sebuah hadis daripada Abu Hurairah dalam As-Sahihain. Panjang sikit perbincangan kita tengah hari ini banyak. Banyak dalil Al-Quran dan hadis. Anda akan baca secara laju ni supaya apa? Paling kurang kita dah ambil fadilat ayat Al-Quran dan hadis tersebut. Kita nak terangkan secara detail, waktu kita tak sempat sebab banyak dalil Al-Quran dan hadis dibawakan. Hadis seterusnya muka surat 79. Inni la anqalibu ila ahli fa'ajidu tamrata saqitatan ala firashi aw fi baiti fa'arfa'uha li'akiliha thumma aksha an takuna minas sadaqah fa'alqiha. Abu Hurairah sebut, sesungguhnya aku pernah pulang menemui ahli keluarga. Bila aku balik ke rumah aku, di rumah keluarga aku, Abu Hurairah kata, tiba-tiba aku terjumpa dengan sebiji kurma yang jatuh di atas katilku atau dalam rumahku. Lalu aku mengambilnya untuk makan. Namun aku takut ia adalah zakat, lantas aku melemparkannya. Ini syubhat yang dijaga oleh para sahabat. Salah satunya Abu Hurairah. Abu Hurairah cerita ketika mana dia balik ke rumah dia, didapati ada kurma di atas tilam dia, atas katil dia. Asalnya dia nak makan kurma tersebut, tapi bila ingat kurma ni tak tahu pemiliknya siapa, maka dia elakkan daripada memakan kurma tersebut, bimbang-bimbang kurma itu adalah keluaran zakat orang lain. Zakat hanya terhad kepada asnaf-asnaf tertentu saja. Itu dalil daripada hadis Bukhari Muslim. Ada dua lagi kita baca. Dua lagi dalil. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Hadis ini sahih daripada Aisyah. Semoga Allah meridainya, katanya. Kana li Abi Bakrin gulamun yukharriju lahu al-kharaj. Wa kana Abu Bakrin ya'kulu min kharajihi. فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام أتدرين ما هذا؟ فقال أبو بكر وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه. قالت فأدخل أبو بكر يده faqa'a kulla syai'in fi batnih. Menarik hadis ni. Hadis ni sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Ceritanya tentang Abu Bakar. Aisyah cerita. Aisyah ni anak pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma.
Abu Bakar mempunyai seorang hamba yang memberinya kharaj. Kharaj ni macam bayaran lah ataupun cukai. Dia ada hamba dia ni oleh kerana Abu Bakar pernah bebaskan dia, jadi dia kena bayar cukai pada Abu Bakar. Dan Abu Bakar selalu memakan hasil kharaj tersebut. Oleh kerana hamba ni bayar kharaj, cukai tadi, Abu Bakar pun ambil lah. Suatu hari, dia datang membawa sesuatu kepada Abu Bakar untuk memakannya. Hamba tadi bawa makanan pada Abu Bakar dan hamba tu berkata, "Tuan tahukah apakah itu?" Abu Bakar kata, "Apakah dia?" Lalu hamba tu jawab, "Aku pernah meramal sesuatu kepada seseorang di zaman jahiliah. Aku dulu ni peramal. Bila aku ramal sesuatu tu, maka aku tidak pandai dalam ramalan. Aku hanya menipu je." Dia temberang lah. Dia peramal temberang. Dia kata, okey, berlakunya sekian, maka orang bagilah upah kepada ramalannya tadi. Maka, tadi dia bertemuku dan memberikan upah kepadaku. Lalu dia bagi upah kepada Abu Bakar. Maka, upah inilah yang aku beli makanan dan aku bagi pada kamu, wahai Abu Bakar. Abu Bakar bila dia dengar sahaja perkara tersebut, dia masukkan tangan ke dalam mulutnya, cuba untuk memuntahkan segala isi makanan yang telah dia makan tadi. Ini nak menunjukkan kewarakan Abu Bakar memelihara diri daripada perkara haram dan syubhat. Last sekali hadis yang kita nak ambil pelajaran pada petang ni. Selebihnya tu semua syair dan kata-kata hikmah kita tak bacalah pada petang ni. Last sekali, daripada hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi SAW, diriwayatkan daripada Zaid bin Aslam. Anna Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu shariba labanan fa'ajabahu faqala lilladhi saqahu min ayna laka hadha al-laban fa'akhbarahu annahu warada ala ma'in qad sammahu fa'idha na'amun min na'ami sadaqah wa hum yasquna fahalabuhu li min albaniha faja'altuhu fi siqai wa huwa hadha fa'adqala Umar yadahu fastaqa'ahu. Maksudnya, suatu hari Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridainya, minum susu. Satu hari Umar minum susu. Beliau tertarik dengan rasanya lalu bertanya kepada orang yang menghidangkan susu tersebut. Bila dia rasa sedap, Umar tanya, "Dari mana awak dapatkan susu ni? Susu ni awak dapat dari mana?" Maka lelaki tu jawab, dia pun memberitahu bahawa dia melalui sebuah kawasan air dengan menyebutkan namanya. Susu ni saya dapat daripada lembu. Lembu ni minum daripada kawasan air sekian-sekian, kata lelaki tersebut. Tiba-tiba datanglah sekawan binatang zakat dan gembalanya memberi binatang itu minum. Dan adalah orang yang bawa, boleh jadi binatang zakat ni lembu ataupun kambing dan sebagainya. Jadi binatang tadi minum daripada sungai tersebut. Dan dia perah susu bagi pada lelaki tadi, lelaki bagi pada Sayyidina Umar. Mereka memerah susunya untukku, kemudian aku jadikannya minumanku dan inilah dia, wahai Umar. Lantas Umar memasukkan tangan ke dalam mulut dan memuntahkannya. Di sini kita belajar satu benda, sahabat itu kalau sumber makanannya ataupun minumannya tidak dapat diketahui daripada sumber yang mana, maka mereka sangat menjaga sehingga ada yang sanggup memuntahkannya. Itu kita dah bincangkan tadi pada cabang iman yang ke-39, selesai. Tajuk ni panjang, tapi ala kulli halnya dalam tempoh 1 jam kita berjaya selesaikan. InsyaAllah minggu akan datang kita bincang cabang iman yang ke-40 pula. Jadi saya serahkan majlis pada Ustazah. Silakan Ustazah. Baik, Alhamdulillah. Ustaz, saya ada baca soalan, lagi 2 soalan daripada jemaah kita, Puan Nexum. Ustaz, mohon penjelasan lagi, jika seorang yang minum arak sedikit dan dia tidak mabuk masih okey sebab dia dah imun dengan arak tersebut, adakah juga haram? Okey, soalan yang baik daripada Puan Nexum yang bertanyakan tentang seseorang tu minum arak sikit je dan tidak memabukkan kerana dia sudah imun, dia sudah biasa minum arak,
Jadi tak mabuk pun. Maka adakah ia juga adalah haram? Sebab itu di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, hadisnya sahih, kata Nabi SAW, ma askara kathiruhu faqaliluhu haramun. Apa-apa yang memabukkan dalam kuantiti yang banyak, kalau dia minum banyak memabukkan, faqaliluhu haram. Maka kalau dia minum sikit tapi tidak memabukkan juga adalah haram. Jelas? Puan Niksum? Ini disebutkan secara jelas dalam hadis. Okey, soalan seterusnya. Okey, seterusnya ada perkaitan dengan soalan yang Puan Maimunah tadi tu. Kalau ada pencampuran wang penyertaan, maksudnya pertandingan yang diadakan tu ada percampuran wang penyertaan dan juga wang tajaan, adakah dia dikira judi? Contoh dia lah kat sini, contoh dia macam pertandingan memancing lah yang selalu kita tengok kan. Hadiah dia beratus, kadang puluh ribu, ratus ribu pun ada, tetapi dia ambil daripada duit hasil penyertaan. Macam mana tu Ustaz? Selagi mana hadiah kepada pemenang diambil daripada wang peserta, maka ia termasuk daripada perjudian. Mesti tidak ambil daripada wang peserta. Mesti diambil daripada sumber lain. Tapi kalau ambil daripada wang peserta untuk tujuan yang lain, tujuan contohnya sewa kolam, sewa batang pancing, itu tak menjadi masalah. Yang menjadi haram apabila wang peserta diambil sebagai yuran penyertaan, hadiah diberikan kepada peserta dari wang penyertaan tersebut. Itulah yang menjadi perjudian. Apa sebab? Akan ada nanti orang yang dapat hadiah dan ada orang yang tak dapat hadiah. Ada orang dapat hadiah, ada orang tak dapat hadiah. Sedangkan mereka semua membayar yuran penyertaan yang sama. Jadi macam mana caranya untuk contohnya kalau Ustazah bagi konteks tadi, kolam memancing contohnya. Yuran penyertaan memancing. Jadi caranya macam mana? Tak nak bagi haram. Maka wang penyertaan itu ataupun duit yang dibayar kepada kolam pemancing itu, kita sebut terus, ini kos sewaan tapak. Kos sewaan tapak. Kalau dapat ikan tu perlu ditimbang dengan harga yang murah. Di situ ada akad jual beli. Faham tak? Kena buat macam tu. Banyak kolam-kolam memancing sekarang ni tidak patuh dari sudut syariahnya. Yuran penyertaan RM50. Awak mancinglah di dalam sana. Dapat ikan bawa balik. Tak dapat ikan, RM50 tu burn. Ini haram. Sebab apa? Di sana ada unsur perjudian. RM50, atas dasar apa RM50 tu? Yang RM50 dapat ikan berekor-ekor. Yang ni pula tak dapat. Maka di situ ada unsur perjudian. Wallahu a'lam. Baik, Alhamdulillah. Satu lagi Ustaz, adakah hadis berkenaan makanan dan juga minuman yang